Sebuah kehidupan, semuanya bermula di pantai. Di Kuala, sungai bertemu lautan. Di sebuah kampung lama di Kelang tinggal seorang lelaki budiman dan keluarganya. Sepasang suami istri mempunyai putera bernama Sitanggang. Setiap hari Pak Sitanggang ke hutan untuk bekerja. Apabila lapar dia berhenti untuk menjamah bekalan yang dihasilkan istrinya. Walau tidak mewah, Sitanggang hidup gembira. Suatu hari, mereka menyusur ke sungai lebih jauh dari biasa. Tanggang melihat sebuah kapal besar yang berlabuh di Kuala. Ayah, apakah itu? Ia adalah sampan besar, Tanggang. Kapal yang membawa segala macam orang dan segala macam barang. Pernahkah ayah naik kapal macam tu? Tidak pernah. Tapi ayah pernah berkayuh kulit dekat sebuah kapal yang berlabuh di muara sungai. Ayah bawakan buah-buahan, damar dan bulu-bulu untuk bertukar barang dengan garam dan alat besi. Itulah hasil mendapatkan parang kapak yang kita gunakan ini. Lepas itu, kapal pun berlayar pergi ke pelabuhan, seterusnya berlayar ke seluruh dunia. Bagi Tanggang, bermulalah mimpinya untuk berlayar. Tanggang sentiasa ke muara sungai untuk melihat kapal besar yang ada. Maukah kamu bekerja di kapal ini dan mengikut kami berlayar, wahai anak muda? Pucuk dicita, ulam mendatang. Tanggang berlari ke rumahnya kegembiraan. Ayah, Mak, Tanggang ada berita gembira. Ada seorang kelasi ingin mengambil Tanggang bekerja di kapal. Bolehkah Tanggang ikut berlayar? Kau nak tinggalkan Mak, Tanggang? Pak Sitanggang mendengar kesedihan dalam kata-kata istrinya. Tetapi dia faham akan hasrat anaknya. Walau keberatan, mereka membiarkan Tanggang pergi. Ibunya membekalkan tapai ubi dan nasi bungkus. Hatinya sedih. Masa pun berlalu, Tanggang berlayar ke Nusantara, Campa, Indera, serta Langkasuka. Terlampau pakar Sitanggang dalam ilmu pelayaran dan perdagangan. Tanggang dilantik menjadi nahkoda. Nahkoda Tanggang adalah pedagang terkenal. Dari permulaannya serba tidak tahu, dia menjadi kaya raya dan terkenal. Akhirnya Sitanggang mengahwini puteri raja. Sama cantik, sama padan. Bagai pinang, dibelah dua. Itulah kata orang kebanyakan. Pada suatu hari, Tanggang dan istrinya ingin mengambil angin di negeri Kedah Taha. Namun tiba-tiba, angin menderu, taufan pun tiba. Secara kebetulan, kapalnya berlabuh di sebuah kampung. Kampung Kelang. Hebohlah isi kampung bahwa nahkoda Tanggang telah pulang. Akhirnya, berita kepulangan anaknya telah sampai ke telinga keluarganya. Gembira hati Mak Sitanggang. Mak Sitanggang ingin menyambut kepulangan anaknya. Anak kita telah pulang, kan dia dah berjanji? Aku nak pergi jumpa Sitanggang. Aku bawakan nasi daging salai. Marilah kita pergi, bang. Si suami melihat dirinya, kemudian istrinya. Rambut putih, bongkok tiga, daif dan hina. Gigi juga tiada. Adakah dia mahu berjumpa dengan kita? Kesangsian bertambah mengenangkan anaknya. Kabar berita tidak pernah diterima. Mak Sitanggang telah bersiap dan berjalan menuju ke muara. Mereka melangkah ke kolek usang dan mendayung ke kapal. Tiba di kapal, Pak Sitanggang memanggil anak kapal meminta dibawa ke anaknya. Siapakah engkau? Kami ini mak ayah Sitanggang. Hamba dengar dia
ada di atas kapal. Anak kapal tertawa terbahak-bahak seraya mengejek. Kapal ini kepunyaan nahkoda Tanggang yang kaya raya dan puteri diraja istrinya. Tuan nahkoda, mereka ini mendakwa bahawa mereka ibu bapa nahkoda. Dah puas kami suruh balik. Jangan mengemis di sini. Mereka masih berdegil. Tanggang memalingkan muka ke arah orang tua itu dan terus mengenali ibu dan ayahnya. Terbayang zaman kecilnya, bagaimanakah mak ayahnya memanjakannya. Terasa kerinduan. Tiba-tiba terdengar suara istrinya yang cantik. Putri Raja bertanya soalan. Tersentak Tanggang daripada mimpi ngerinya. Dia memandang keluarganya. Terlihat betapa miskinnya mereka. Tanggang terus berasa malu. Kekanda? Benarkah ini ibu dan ayah Kekanda? Usahakan mengaku, menghina pula. Oh, tidak Dinda. Sudah tentu tidak. Ibu bapa Kanda telah tiada. Kanda kan anak yatim piatu. Mereka suka cari peluang untuk minta-minta. Dinda jangan percaya orang kampung di sini. Mak Si Tanggang terpinga-pinga. Pak Si Tanggang mula berasa marah, mengajak Mak Si Tanggang pergi dari situ. Tetapi, Mak Si Tanggang tidak mahu berganjak. Nak, mak bawakan kamu nasi daging salai ni. Hei orang tua, apa kau meracau ni? Aku saudagar kaya dan terkenal. Dah, merambus kau dari sini. Pak Si Tanggang telah mengayuh sampan koleknya. Mak Si Tanggang menangis hibah, teresak-esak. Tiba di pantai, Mak Si Tanggang melutut di atas pasir dan berdoa. Yang Maha Esa, jika benar aku susukan Tanggang yang derhaka itu, tunjukkan kepada semua kebenaran ini. Langit menjadi gelap, angin sepoi bahasa menjadi ribut. Guruh berdentung-dentung, kilat sabung menyabung, ombak melambung kapal Si Tanggang. Semuanya sudah terlambat, kapalnya dibawa ombak. Akhirnya, pecah di humpan ombak tinggi. Seisi kapal telah karam. Mak, ampunkan Tanggang, Mak. Tahulah Tanggang, ibunya telah menyumpahnya. Tanggang dah disumpah menjadi batu. Maka, berakhirnya kisah Si Tanggang yang derhaka. Menghancurkan perasaan ibu dan bapaknya.